Baik, sekarang kita tiba kepada topik yang penting untuk diperbincangkan dan difahami, iaitu isu kuasa darurat ke bawah duli tuanku. Perkara ini wujud di dalam perlembagaan sejak perlembagaan di Gubal, iaitu di bawah perkara 150. Perkara 150, ramai yang mengatakan atau yang mempercayai tanpa membaca perkara 150, mempercayai bahawa darurat ni cuma kononnya boleh dilakukan sekiranya ada ketidaktenteraman. Dan di situlah kekilapan pahaman tersebut. Sebab di bawah perkara 150 mengatakan di atas apa-apa sebab yang dipercayai oleh kebawah duli tuanku mengakibatkan ketidaksejahteraan negara, sama ada ianya adalah ketidaktenteraman ataupun masalah ekonomi, masalah kehidupan, apa sekalipun yang dipercayai menggugat ketenteraman dan kesejahteraan negara, maka darurat boleh diisytiharkan. Sama ada di seluruh negara maupun di mana-mana bahagian negara. Ya. Ramai cuma ingat darurat 1969 dengan perkataan yang wujud pada masa itu Mageran. Majlis Gerakan Nasional. Tapi sebenarnya itu bukannya satu-satu cara darurat wujud. Pada masa 1969, kerajaan telah menasihati, kerajaan yang masih wujud pada masa itu selepas menang pilihan raya, telah menasihati ke bawah duli tuanku pada ketika itu bahawa terdapat kegusaran dan permasalahan rakyat, ya, di antara kaum. Maka mereka yang menasihati keperluan adanya darurat. Dan pada masa itu, darurat diisytiharkan oleh kebawah duli tuanku, dan di bawah darurat, apa yang berlaku adalah yang akan saya huraikan selepas ini. Tapi pada kali ini, yang pertamanya, darurat ini bukan darurat ketidaktenteraman. Ianya adalah darurat politik, kejatuhan kredibiliti politik. Dan apabila darurat ini diisytiharkan, semestinya lah pada masa ini, Perdana Menteri telah meletak jawatan ataupun diminta meletak jawatan. Maka oleh itu, tidak ada kerajaan yang perlu menasihati ke bawah duli tuanku. Ianya adalah keputusan di atas kebijaksanaan ke bawah duli tuanku sendiri. Dan di bawah perlembagaan juga, khususnya perkara 40, mengatakan dalam keadaan-keadaan tertentu, bukannya semua keputusan ke bawah duli tuanku perlu mengambil nasihat daripada Perdana Menteri ataupun Jemaah Menteri. Contohnya, melantik Perdana Menteri baru. Tidak ada Perdana Menteri wujud. Bagaimanakah ke bawah duli tuanku nak minta pendapat Perdana Menteri untuk melantik Perdana Menteri? Yang keduanya, pembubaran Parlimen. Apabila Perdana Menteri meminta atau menghadap tuanku untuk meminta pembubaran Parlimen, tuanku boleh mengatakan tidak. Tapi untuk mengatakan tidak, beliau tidak, ke bawah duli tuanku tidak perlu minta nasihat Perdana Menteri, sebab Perdana Menteri yang minta bubarkan Parlimen. Itulah contoh-contoh kuasa di mana ke bawah duli tuanku tidak perlu mengambil, tidak wajib dan tidak perlu mengambil nasihat Perdana Menteri atau kerajaan yang wujud pada masa itu. Di situlah darurat politik tidak mewajibkan dan tidak memerlukan nasihat kerajaan ataupun Perdana Menteri untuk mengadakan darurat politik. Itu yang pertama. Yang keduanya, apabila darurat politik diisytiharkan, ianya tidak bermakna masyarakat tergugat kehidupan biasa sehari-harian. Sebab tujuan darurat itu adalah untuk memperelokkan struktur politik kerajaan, iaitu cabang eksekutif semata-mata. Tidak menyentuh cabang kehakiman, tidak menyentuh cabang parlimen, dan tidak langsung menyentuh penjawat-penjawat awam yang bekerja hari ke hari di bawah sistem perkhidmatan awam, di bawah kementerian masing-masing. Dan tidak menyentuh hak rakyat untuk pertamanya anak-anak kita pergi ke sekolah ataupun ke universiti. Of course, tertakluk kepada arahan-arahan PKP disebabkan COVID-19. Ianya tidak memendung hak berniaga, ataupun menziarahi keluarga masing-masing,
boleh dilakukan tertakluk kepada PKP yang wujud pada masa itu. Jadi darurat politik tidak mempunyai kesan untuk meletakkan curfew sebagai contoh atas dasar darurat tersebut. Tidak. Ianya adalah untuk membenarkan rakyat menikmati kehidupan biasa, tapi yang diberi kesan adalah kepada struktur kerajaan, iaitu jemaah menteri. Jemaah menteri tidak wujud pada masa darurat politik kerana Perdana Menteri tidak wujud. Maka jemaah menteri juga gugur bersama dengan Perdana Menteri. Sistem kerajaan akan ditadbir melalui jawatan kuasa penasihat diraja di bawah darurat. Apakah bentuk jawatan kuasa tersebut? Tertakluk kepada kebijaksanaan ke bawah duli tuanku. Sekiranya beliau inginkan dianggotai oleh 3 orang, 5 orang, 7 orang, itu budi bicara mutlak tuanku. Kalau beliau ingin melantik seorang bekas Perdana Menteri ataupun seorang bekas ahli politik yang mempunyai kewibawaan sebagai pengerusi jawatan kuasa tersebut, itu budi bicara ke bawah duli tuanku. Sekiranya beliau ingin melantik seorang bekas ketua hakim negara atau seorang bekas peguam negara untuk menasihati ke bawah duli tuanku, menganggotai jawatan kuasa tersebut, terletak ke bawah duli tuanku. Jika beliau ingin melantik seorang bekas turus angkatan tentera ataupun yang masih menjawab sebagai PAT untuk menasihati beliau tentang keselamatan semasa darurat tersebut, ataupun bekas ketua polis negara ataupun yang menyandang atau memegang jawatan ketua polis negara sekarang, itu pun dibicara ke bawah duli tuanku. Dan kerana COVID-19, jika ke bawah duli tuanku ingin melantik ketua pengarah kesihatan sebagai seorang ahli jawatan kuasa penasihat tersebut untuk menasihati perkembangan COVID dari masa ke semasa, maka itu pun adalah budi bicara mutlak ke bawah duli tuanku. Jadi jawatan kuasa ni dibentuk di atas titah dan watikah ke bawah duli tuanku. Dan mereka yang akan menjalankan polisi kerajaan dengan kebenaran ke bawah duli tuanku dan menasihati ke bawah duli tuanku yang perlu memberikan dikri beliau ataupun kebenaran beliau di atas setiap kebenaran ke bawah duli tuanku di atas setiap keputusan semasa darurat. Tapi penjabat-penjabat awam di dalam kementerian sedia ada. Mereka lah yang akan membantu uruskan Kementerian Kerja Raya, Kementerian Multimedia, Kementerian Pelajaran dan sebagainya akan terus berjalankan tugas seperti biasa di bawah arahan ke bawah duli tuanku melalui nasihat yang diberikan oleh jawatan kuasa. Itu struktur di situ. Keutamaan kedua ataupun kesan kedua yang boleh digunakan semasa darurat adalah enactment undang-undang yang perlu untuk membaik pulih politik. Sebagai contohnya, enactment untuk menggagalkan ataupun menghalang lompat parti boleh diwujudkan. Dan enactment ini tidak perlu kelulusan parlimen semasa darurat. Di bawah perlembagaan, enactment undang-undang yang diwujudkan di masa darurat tidak boleh dicabar di mahkamah. Mahkamah tidak boleh mendengar apa-apa cabaran semasa darurat. Dan jika pada masa itu pindaan kepada ataupun undang-undang melompat parti ini perlu pindaan kepada perlembagaan sebagai contohnya, perkara 48 perlu dipindah untuk meletakkan syarat-syarat pembubaran keahlian dewan kerana melompat parti, maka pindaan perlembagaan boleh dipanggil parlimen untuk bersidang bagi tujuan itu sahaja, untuk memperolehi undi 2/3. Dan bagi saya, secara perundangannya, kalau ahli parlimen dalam darurat dikatakan perlu adanya undang-undang lompat parti, tidak mungkin mereka akan bantah pindaan tersebut. Sebab sekiranya mereka bantah, mereka melanggar keinginan rakyat. Begitu juga boleh diadakan enactment penting seperti perbicaraan-perbicaraan yang melibatkan ahli politik boleh diadakan di mahkamah khas tanpa menggugat sistem keadilan, di mana hakim mendengar cuma kes itu sehingga tamat. Kerana sekarang ini, hakim-hakim yang mendengar kes-kes yang ada di mahkamah perlu mendengar bersama dengan kes-kes lain. So apabila kes tertentu ditangguhkan, ia ini akan ditangguhkan untuk 2 bulan, 3 bulan untuk membolehkan hakim menguruskan kes-kes lain. Tapi jika undang-undang diwujudkan
dalam kes-kes jenayah melibatkan pemimpin politik untuk dibicarakan oleh seorang hakim dalam mahkamah khas, maka ianya dapat diselenggarakan dengan baik dan cepat tanpa menggugat sistem keadilan, iaitu hak pembelaan. Yang ketiganya, undang-undang untuk menentukan hak rakyat kepada moratorium contohnya, kepada hak-hak untuk menghentikan pembayaran-pembayaran ansuran di bawah apa bentuk pinjaman sekalipun, boleh diluluskan supaya kesemua sistem perbankan, sistem keuangan mematuhi keperluan untuk memberhentikan pengambilan pembayaran ansuran sehinggalah tamatnya COVID, supaya rakyat tidak dibebankan. Sistem keuangan perlu ditegaskan, diberi penegasan untuk mengambil kira hak rakyat dan tidak mementingkan keuntungan semata-mata kepada mereka. Itu boleh dibentuk melalui undang-undang yang pada masa ini kerajaan sekarang gagal untuk melihat perkara tersebut. Sehingga ke hari ini tidak ada undang-undang khusus diluluskan untuk memaksa bank-bank mengabaikan klausa-klausa perjanjian yang meminta pembayaran-pembayaran bulanan. Tak kira sama ada perumahan ataupun kredit kad ataupun pinjaman kenderaan dan sebagainya. Dan itulah rungutan rakyat. Kerana rakyat pada satu tahap tidak dapat keluar untuk mencari rezeki seperti biasa, ada had-had tertentu, tapi pada masa yang sama tidak ada bantuan untuk memberhentikan kewajipan membayar hutang untuk tempoh tertentu. Ini pun di dalam fikiran dan hemah ke bawah kebijaksanaan ke bawah dulu tuanku. Perkara ini boleh dilakukan. Jadi enactment boleh diwujudkan tanpa perlu dibahaskan atau diluluskan oleh parlimen yang seringkali digagalkan melalui persidangan-persidangan ataupun campur tangan eksekutif yang menaikkan urusan-urusan kerajaan dan menurunkan urusan-urusan seperti undi tidak percaya. Kita dah lihat sejak 7 bulan yang lalu. Ya. Jadi inilah dia secara ringkasnya apakah dia struktur tadbir urus negara dan kepada kesan-kesan kepada masyarakat yang tidak menggugat kehidupan harian masyarakat. Kalau pahaman ini dapat dinilai dan dianalisa oleh setiap seorang rakyat Malaysia, semestinya lah kekhawatiran tentang pelaburan, tentang kenaikan ekonomi tidak wajar, tidak ada keraguan. Pahaman tu penting. Kalau orang faham dan kalau masyarakat antarabangsa diberitahu dengan betul dan tepat apakah yang berlaku, semestinya tidak menggugat pelaburan antarabangsa sekalipun. Sebab bursa saham masih berjalan seperti biasa. Sebab perniagaan ataupun forex berjalan seperti biasa. Apa yang penting yang rakyat kena faham adalah ekonomi ni adalah satu perkara persepsi. Kalau pahaman tu betul dan tepat, yang sehingga sekarang ni seringkali gagal dilakukan oleh pihak-pihak yang memanggil diri mereka kerajaan, maka of course semestinya lah rakyat akan gusar. Tapi kalau penjelasan tu jujur, ikhlas, tepat dan padat, maka rakyat akan terima dengan hati yang terbuka. Sebab itulah kebaikan yang ada dan yang paling penting itulah dia yang dibenarkan di bawah Perlembagaan Persekutuan, the Federal Constitution. Sekian. Terima kasih.